Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4, bab 10, dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. Di bawah tajuk kecilnya pembandaran. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk pembandaran ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, maksud bandar ataupun pembandaran. Yang kedua, faktor kemunculan ataupun sebab-sebab wujudnya bandar. Yang ketiga, peranan ataupun fungsi bandar. Dan yang keempat, kesan kepada orang Melayu. Kesan bandar kepada orang Melayu. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, maksud bandar dahulu. Bandar merupakan perubahan daripada pekan kecil atau kampung menjadi sebuah bandar. Maksud bandar ni apa? Perubahan. Ingat bandar ni adalah perubahan daripada pekan kecil atau kampung menjadi bandar. Perubahan itu berlaku hasil pertambahan fungsi ekonominya. Macam mana boleh berlaku perubahan? Kerana hasil pertambahan fungsi ekonominya. Kerana ekonominya semakin berkembang. Jadi ada apa maksud pembandaran? Ada 2 maksud. Yang pertama, perubahan pekan kecil atau kampung menjadi sebuah bandar. Yang kedua, perubahan tersebut berlaku kerana hasil pertambahan dalam fungsi ekonominya. Okey, yang kedua, tengok faktor kemunculan ataupun sebab-sebab wujudnya bandar. Ada 8 faktor yang utama. Yang pertama, kedudukan yang strategik. Yang kedua, terdapat aktiviti pertanian secara besar-besaran. Yang ketiga, terdapat kemudahan infrastruktur. Yang keempat, kemajuan bidang perhubungan dan pengangkutan. Yang kelima, terdapat industri berasaskan biji timah dan getah. Yang keenam, kesan pertambahan penduduk. Kesan apa? Kesan pertambahan penduduk. Yang ketujuh, perubahan fungsi bandar kepada pusat pentadbiran, perdagangan, perbankan dan lain-lain. Iaitu perubahan apa? Perubahan fungsi bandar. Dan yang ke-8, ubah nombor tu bukan nombor 1 tapi nombor 8. Lepas nombor 7 mesti nombor 8. Nombor 8, dasar British untuk membangunkan kawasan yang memberi kepentingan kepadanya. Dasar British membangunkan kawasan mana? Kawasan yang dapat memberi kepentingan kepadanya. Jadi semua ada apa faktor kemunculan bandar? Ada 8 faktor yang utama. Dia punya formula, logik petani mudah menghubungi isterinya. Kesan perubahan dasar British. Logik ke tak logik? Logik. Logik petani dapat menghubungi siapa? Isterinya. Kesan daripada perubahan dasar British. Okey, tengok dengan formula. Logik merujuk pada strategik. Bersama pada sebutan jik di belakang. Logik, strategik. Petani merujuk pada pertanian. Pertanian berasal daripada perkataan petani, iaitu pertanian secara besar-besaran. Mudah merujuk pada kemudahan infrastruktur. Menghubungi merujuk pada kemajuan sistem perhubungan dan pengangkutan. Menghubungi berasal daripada perkataan hubung. Sama juga dengan perhubungan. Perhubungan berasal daripada perkataan hubung. Jadi menghubungi merujuk pada hubungan. Kemajuan sistem perhubungan dan pengangkutan. Isteri merujuk pada industri. Persamaan pada huruf I di depan dengan tri di belakang. Isteri, industri. Iaitu terdapat industri berasaskan biji timah dan getah. Kesan merujuk pada kesan juga, iaitu kesan pertambahan penduduk. Perubahan merujuk pada perubahan juga, iaitu perubahan fungsi bandar. Perubahan apa? Perubahan fungsi bandar, di mana bandar menjadi pusat pentadbiran, pusat perbankan, pusat perdagangan. Last sekali, dasar British merujuk pada dasar British juga. Dasar British membangunkan kawasan yang memberi kepentingan kepada British. Jadi apa formula untuk faktor kemunculan bandar? Logik petani mudah menghubungi isterinya. Kesan perubahan dasar British. Logik merujuk pada strategik. Petani merujuk pada pertanian secara besar-besaran. Mudah merujuk pada kemudahan infrastruktur. Menghubungi merujuk pada sistem perhubungan dan pengangkutan maju. Isterinya merujuk pada terdapat sektor industri, iaitu berasaskan getah dan biji timah. Kesan merujuk pada kesan pertambahan penduduk. Perubahan merujuk pada perubahan fungsi bandar. Dan juga dasar British membangunkan kawasan yang memberi kepentingan kepadanya. Jadi formula untuk faktor kemunculan bandar: logik petani mudah menghubungi isterinya. Kesan perubahan dasar British. Okey, seterusnya kita lihat peranan ataupun fungsi bandar. Ada 8 peranan yang utama. Yang pertama, pusat pentadbiran. Yang kedua, pusat perusahaan petroleum, iaitu biji timah dan getah. Yang ketiga, pusat pengumpulan hasil lombong dan pengeksportan hasil dagang. Lepas kita kumpul, kita akan eksport. Yang keempat, pusat kegiatan ekonomi penjajah.
Yang kelima, pusat perbankan. Yang keenam, pusat perniagaan. Yang ketujuh, tempat persimpangan bagi sistem perhubungan. Yang ke-8, bandar pelabuhan. Jadi semua ada berapa fungsi? 8 fungsi. Dia punya formula untuk peranan bandar: tapir usaha kumpul ekor bagi berniaga di simpang pelabuhan. Tapi berusaha buat apa? Berusaha untuk kumpul ekor bagi berniaga di mana? Di pelabuhan. Okey, tengok perangan formula. Tapir merujuk pada pentadbiran. Pentadbiran berasal daripada perkataan takbir. Cikgu ubah menjadi tapir. Tapir merujuk pada pentadbiran. Usaha merujuk pada perusahaan. Perusahaan berasal daripada perkataan usaha. Jadi perusahaan cikgu ubah menjadi usaha. Usaha merujuk pada perusahaan getah dengan biji timah dan petroleum. Kumpul merujuk pada pengumpulan. Pengumpulan berasal dari perkataan kumpul. Jadi kumpul merujuk pada pengumpulan, iaitu pengumpulan hasil lombong. Ekor merujuk pada ekonomi. Sama pada dua sebutan awal. Ekonomi. Bagi merujuk pada bank. Sama pada huruf BA di depan. Berniaga merujuk pada perniagaan. Persamaan pada sebutan niaga. Berniaga, perniagaan. Perniagaan berasal dari perkataan niaga. Jadi berniaga merujuk pada perniagaan. Simpang merujuk pada persimpangan. Persimpangan berasal dari perkataan simpang. Jadi simpang merujuk pada persimpangan. Pelabuhan merujuk pada pelabuhan juga. Jadi formula untuk peranan atau fungsi bandar: tapir usaha kumpul ekor bagi berniaga di simpang pelabuhan. Tapir merujuk pada pentadbiran. Usaha merujuk pada perusahaan. Kumpul merujuk pada pusat pengumpulan hasil lombong. Ekor merujuk pada kegiatan ekonomi penjajah. Bagi merujuk pada bank. Berniaga merujuk pada pusat perniagaan. Simpang merujuk pada pusat pensimpangan ataupun tempat simpang bagi sistem perhubungan, tempat persimpangan. Pelabuhan merujuk pada pusat pelabuhan ataupun bandar pelabuhan. Jadi apa formula untuk peranan atau fungsi bandar? Tapir usaha kumpul ekor bagi berniaga di simpang pelabuhan. Okey, kesan pembandaran kepada orang Melayu. Ada 8 kesan yang utama. Yang pertama, orang Melayu tidak tinggal di bandar, tetapi orang Melayu tinggal di mana? Kekal di kampung. Jadi bandar dikuasai oleh siapa? Bandar dikuasai oleh orang bukan Melayu. Orang Melayu tertinggal dari arus pembangunan. Kekurangan kemudahan infrastruktur dan pendidikan pun terabai. Jurang ekonomi semakin luas serta perpaduan kaum sukar dipupuk. Ingatlah, orang Melayu tinggal di bandar tak? Tak. Orang Melayu tinggal di mana? Tinggal di kampung. Jadi bandar siapa yang tinggal? Orang bukan Melayu. Jadi bila orang Melayu tak tinggal di bandar, bermaksud orang Melayu akan tertinggal dari arus pembangunan. Dan segala kemudahan infrastruktur pun tak ada di kampung, termasuk pendidikan. Okey, seterusnya kita lihat analisis kegerapan bab 10 untuk etah 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang terkini. Tengok warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Kita tengok warna oranye dulu, SPM sebenar. 2010 tak ada, 2011 naik struktur dan esei. 2012 tak ada, 2013 naik esei, 2014 naik esei, 2015 naik esei, 2016 tak ada, 2017 naik esei, 2018 tak ada, 2019 pun tak ada. 2020, ya, berkemungkinan sangat besar akan ada. Jadi tolong hafal semua tajuk-tajuk dalam bab 10 tingkatan 4 ini. Sebab apa? Sebab akan naik satu soalan dalam SPM 2020 ni, iaitu Januari 2021 ini. Okey, kita tengok SPM ulangan pula warna kelabu bawah. 14 ulangan tak ada, 15 ulangan nak struktur, 16 ulangan tak ada, 17 ulangan nak esei, 18 ulangan nak esei, 19 ulangan nak esei, 2020 ulangan tak ada. Bagi pelajar yang nak ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ni, kita tengok trend SPM sebenar yang warna oranye tu. Cikgu ulanglah dia punya trend. 10 tak ada, ada, tak ada, ada, tak ada, tak ada. Ya, 2020 berkemungkinan akan ada satu soalan, berkemungkinan sangat besar. Jadi tolong hafal semua tajuk-tajuk di dalam bab 10 tingkatan 4 ini. Okey, seterusnya kita lihat analisis kegerapan tajuk untuk etah 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang kita belajar tadi. Apa tajuk kita belajar tadi? Pembandaran. Setakat lah ni untuk SPM sebenar belum pernah langsung ditanya lagi. Dah 10 tahun dah tak pernah langsung ditanya. Manakala SPM ulangan baru sekali je ditanya, iaitu 2015 ulangan. Bagi pelajar yang ambil SPM sebenar
pada tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ni, tolong hafal semua perkara berkaitan dengan tajuk pembandaran. Sebab apa? Sebab berkemungkinan sangat besar akan naik satu soalan berkaitan dengan pembandaran. Sebab apa? Sebab 10 tahun tak pernah langsung ditanya dalam SPM sebenar. Ingat tak? SPM ulangan dia naik dah sekali. SPM sebenar belum lagi. Jadi tolong hafal. Berkemungkinan besar akan naik satu soalan tahun ni tentang pembandaran. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, apakah maksud pembandaran? Apa kehendak soalan? Maksud pembandaran. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka, pandainya. Jadi ambil balik pembuka soalan. Maksud pembandaran ialah perubahan daripada pekan kecil atau kampung kepada sebuah bandar. Titik. Lepas titik, penanda wacana cikgu ajak guna apa? Guna number. Jadi kedua, koma, perubahan itu berlaku hasil pertambahan fungsi ekonominya. Okey, soalan B ditanya, mengapakah bandar menjadi tumpuan penduduk? Apa kehendak soalan? Mengapakah dulu. Mengapakah merujuk sebab? Sebab bandar menjadi tumpuan penduduk. Okey. Jadi sebab bandar menjadi tumpuan penduduk ni merujuk pada apa? Merujuk pada faktor-faktor kemunculan bandar. Ada formula tak faktor-faktor kemunculan bandar? Ada. Apa formulanya? Logik petani mudah menghubungi isterinya. Kesan perubahan dasar British. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Sebab bandar menjadi tumpuan penduduk ialah kedudukan yang strategik. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma, terdapat aktiviti pertanian secara besar-besaran. Lepas kedua, ketiga, koma, terdapat kemudahan infrastruktur. Lepas ketiga, keempat, kemajuan bidang perhubungan dan pengangkutan. Ya, ada lagi tak? Sebab-sebab bandar menjadi tumpuan ataupun sebab-sebab kemunculan bandar? Ada lagi. Ingat balik formula. Logik petani mudah menghubungi isterinya. Isterinya merujuk apa? Wujud industri berasaskan biji timah dengan getah. Kemudiannya, kesan perubahan dasar British. Kesan tu apa? Kesan pertambahan penduduk. Perubahan tu, perubahan apa? Perubahan fungsi bandar. Seperti menjadi bandar pentadbiran, pusat perniagaan dan pusat perbankan. Dasar British bertentang apa? Dasar British mengutamakan pembangunan di kawasan yang memberi kepentingan kepada British. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. Dia tanya, pada pendapat anda, mengapakah proses pembandaran lebih pesat di pantai barat berbanding dengan pantai timur di tanah Melayu? Apa kehendak soalan? Mengapakah? Mengapakah merujuk pada sebab? Sebab pembandaran di pantai barat lebih pesat berbanding pantai timur. Okey. Untuk jawab soalan struktur ni, mula-mula tengok dulu di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil pembuka ke dekat soalan. Sebab proses pembandaran lebih pesat di pantai barat berbanding dengan pantai timur tanah Melayu ialah pantai barat kaya dengan sumber semula jadinya seperti biji timah. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, kawasan pantai barat menjadi pusat kegiatan ekonomi penjajah. Lepas kedua, ketiga, kawasan pelumpungan biji timah terdapat di pantai barat. Last sekali, keempat, kegiatan pertanian komersial juga tertumpu di pantai barat. Okey, seterusnya kita lihat soalan AC. Contoh soalan AC, markahnya 488. Bukan 448 lah, markahnya 488. B itu adalah 8 markah. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, bagaimanakah pekan kecil boleh berubah menjadi sebuah bandar? Apa kehendak soalan? Bagaimanakah cara pekan kecil boleh berubah menjadi bandar? Ya. Soalan ni merujuk tentang apa? Merujuk tentang faktor-faktor kemunculan bandar. Ada formula tak faktor-faktor wujudnya bandar? Ada. Apa formulanya? Logik petani mudah menghubungi isterinya. Kesan perubahan dasar British. Okey, untuk jawab soalan AC seperti biasa wajib tulis pembuka dulu. Jadi apa pembukanya? Ambil balik kat soalan. Kesan kecil boleh pekan kecil boleh berubah menjadi sebuah bandar kerana kedudukan yang strategik. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma, terdapat aktiviti pertanian secara besar-besaran.
Ketiga, terdapat kemudahan infrastruktur. Keempat, kemajuan bidang perhubungan dan pengangkutan. Ada lagi tak sebab-sebab kemunculan bandar? Ada lagi. Ingat balik formula. Logik petani mudah menghubungi isterinya. Kesan perubahan dasar British. Isterinya merujuk apa? Wujud industri berasaskan getah dengan biji timah. Kesan merujuk pada kesan apa? Kesan pertambahan penduduk. Perubahan merujuk pada perubahan apa? Perubahan fungsi bandar seperti pusat pentadbiran, perbankan dengan perdagangan. Dasar British tahu tak? Dasar British membangunkan kawasan yang memberi kepentingan kepadanya. Okey, seterusnya kita lihat soalan B. Soalan B ditanya, terangkan peranan bandar-bandar baru di negara kita. Apa kena soalan? Peranan bandar-bandar di negara kita. Peranan bandar ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Tapis usaha kumpul ekor bagi berniaga di simpang pelabuhan. Okey, untuk jawab soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi apa pembukanya? Pembuka ambil balik dekat soalan. Okey, seperti biasa ambil balik pembuka dekat soalan. Peranan bandar-bandar baru di negara kita ialah sebagai pusat pentadbiran. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, sebagai pusat perusahaan petroleum, biji timah dan getah. Lepas kedua, ketiga, pusat pengumpulan hasil lombong dan pengeksportan hasil dagang. Keempat, pusat kegiatan ekonomi penjajah. Kelima, pusat perbankan. Keenam, pusat perniagaan. Ketujuh, tempat persimpangan bagi sistem perhubungan. Dan ke-8, bandar pelabuhan. Semua sekali ada berapa peranan? 8 peranan. Apa formulanya tadi? Tapis usaha kumpul ekor bagi berniaga di simpang pelabuhan. Tapi itu merujuk pusat pentadbiran. Usaha tu pusat perusahaan, iaitu getah dan biji timah. Kumpul tu pusat pengumpulan hasil lombong. Ekor tu merujuk pada kegiatan ekonomi British. Bagi tu merujuk pada bank. Berniaga tu merujuk pada pusat perniagaan. Simpang tu merujuk pada tempat persimpangan sistem perhubungan. Dan sekali pelabuhan merujuk pada bandar pelabuhan. Okey, soalan C, soalan kebat dia tanya. Proses pembandaran di Tanah Melayu menyebabkan wujudnya jurang sosioekonomi antara kaum. Berikan ulasan anda. Apa kena soalan? Pembandaran mewujudkan sosioekonomi. Okey, untuk memulakan jawapan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Proses pembandaran di Tanah Melayu menyebabkan wujudnya jurang sosioekonomi antara kaum kerana orang Melayu tinggal di kampung yang serba dengan serba ketinggalan. Titik. Manakala imigran ataupun orang asing tinggal di bandar dengan segala kemudahan yang dibina oleh British seperti jalan raya, hospital, sekolah dan lain-lain. Kesannya wujud jurang sosial antara penduduk bandar dengan penduduk di kawasan luar bandar yang jauh ketinggalan dari arus kemodenan. Penanda wacana apa cikgu ajak untuk mulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi kedua, penduduk Melayu di luar bandar menjalankan ekonomi berbentuk sara diri sahaja. Manakala penduduk di bandar, penduduk di bandar. Melayu luar bandar. Ni penduduk bandar pula. Tadi dah cerita dah luar bandar siapa dia? Melayu, orang Melayu. Manakala penduduk di bandar menjalankan aktiviti pertanian komersial seperti menanam getah secara ladang. Huraiannya, hal ini dapat mewujudkan jurang pendapatan antara penduduk bandar dengan luar bandar. Kesannya, taraf hidup masyarakat di bandar lebih baik berbanding di luar bandar. Untuk soalan kebat, jawapan yang cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Yang pertama ada isi, yang kedua ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga ada contoh dan yang keempat ada kesannya. Kalau tak ada contoh, bagi huraian lanjutan. Huraian lanjutan boleh guna perkataan dan ataupun serta. Kalau nak soalan perbandingan pula, kena guna perkataan apa? Guna perkataan manakala. Okey, cikgu rasa hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.